Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan lihat pelajaran matematik tambahan SPM fungsi trigonometri bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua kita akan membincangkan berkenaan dengan nisbah trigonometri asas, nisbah trigonometri dalam sukuan, hubungan nisbah trigonometri dalam segitiga bersudut tegak, dan kita juga akan melihat salingan bagi nisbah trigonometri iaitu melibatkan secant, cosecant dan cotangent. Sekarang kita akan lihat berkenaan dengan nisbah trigonometri asas iaitu sinus, cosinus dan tangent. Sekiranya kita ada segitiga bersudut tegak, katakan sudut ini sebagai sudut theta. Sisi yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak ini kita panggil sebagai sisi hipotenus. Sisi yang menghadap sudut itu adalah merupakan sisi yang setentang ataupun dalam bahasa Inggerisnya opposite. Sementara sisi yang satu lagi kita panggil sisi sebelahan, iaitu dalam bahasa Inggerisnya adjacent. Nisbah trigonometri mudah melibatkan tiga kuantiti iaitu sinus, cosinus dan tangent. Yang dimaksudkan dengan sin ataupun sinus bagi sudut theta itu adalah nisbah antara panjang sisi yang setentang dengan sisi yang paling panjang iaitu hipotenus. Setentang kita bahagikan dengan sisi hipotenus. So nisbah ini akan memberikan nilai sin bagi sudut theta. Cos bagi sudut theta pula adalah nisbah antara sisi sebelahan dengan sisi yang paling panjang iaitu hipotenus. So nilai nisbahnya kita panggil sebagai cosinus. Satu lagi adalah tangent. Yang dimaksudkan tangent bagi sudut theta itu adalah nisbah antara sisi setentang dengan sisi sebelahan. Bagi satu sudut yang tetap ataupun satu sudut yang tertentu, ia akan mempunyai nilai yang tertentu. Oleh sebab itu, kita boleh mendapatkan nilai-nilai bagi sinus, cosinus dan tangent bagi sesuatu sudut menggunakan mesin kira ataupun kalkulator. Jadi bagaimana untuk kita mengingat nisbah ini? Biasanya kita menggunakan formula ini. Sinus adalah hubungan antara setentang iaitu opposite bahagikan dengan hipotenus. Cos bagi sudut itu adalah sebelahan iaitu adjacent bahagikan dengan hipotenus. Dan tangent bagi sudut itu adalah setentang iaitu opposite bahagikan dengan sebelahan. Sebab itu biasanya untuk mengingat nisbah ini kita menggunakan SOHCAHTOA, iaitu sin opposite bahagikan dengan hipotenus, cos adjacent bahagikan dengan hipotenus, dan tangent adalah opposite bahagikan dengan adjacent. Satu lagi yang biasa digunakan adalah saya tidak hafal. Kalau saya hafal, tentu tidak susah. So yang dimaksudkan di sini adalah sin adalah setentang bahagikan dengan hipotenus, cos adalah sebelah bahagikan dengan hipotenus, dan tangent adalah setentang bahagikan dengan sebelahan. Tak kisahlah sama ada para pelajar nak menggunakan SOHCAHTOA ataupun saya tidak hafal. Kalau saya hafal tentu tidak susah. Yang penting para pelajar mesti ingat apakah yang dimaksudkan dengan nisbah trigonometri, sin, cos dan tangent theta ini. Sekarang kita akan lihat berkenaan dengan nilai sin, cosine dan tangent pada sukuan. Dalam video yang lepas kita telah mengenal sukuan. Ini adalah sukuan yang pertama, sukuan yang kedua, ketiga dan keempat mengikut arah lawan jam. Katakan kita hendak mendapatkan nilai sin bagi suatu sudut. Perhatikan ini adalah merupakan bulatan unit di mana jarinya adalah
satu unit. Dan kalau kita ada satu titik di sini, katakan titik A, ini adalah merupakan koordinat X1 dan ini adalah Y1. Perhatikan bahawa nilai X1 dan Y1 bernilai positif. Jadi bagi sudut theta yang bernilai di antara 0 ke 90 darjah, iaitu sudut pada sukuan yang pertama, nilai bagi sinusnya adalah opposite, bahagikan dengan hipotenus. Perhatikan nilai bagi panjang ini adalah positif, nilai bagi hipotenus adalah sentiasa positif. So, bila kita bahagikan, dia akan memberikan nilai yang positif. Untuk nilai cos, perhatikan bahawa cos adalah nilai sisi sebelah, iaitu kalau di sini ya, sisi sebelahnya adalah X1 bahagikan dengan hipotenus. Nilai di sini adalah positif, nilai hipotenusnya adalah 1, iaitu positif, maka dia akan memberikan nilai yang positif. Untuk nilai tangent pula, dia adalah nisbah antara sisi setentang bahagikan dengan sisi sebelah. Sisi setentang di sini adalah Y1 yang positif, yang sebelahnya adalah X1 yang positif. So, kita akan dapat nilai tangent yang positif. Perhatikan bahawa pada sukuan yang pertama, kuadran yang pertama, semua adalah positif. Sekiranya kita hendak mendapatkan nilai nisbah trigonometri pada sudut sukuan yang kedua, iaitu yang bernilai antara 90 dengan 180 darjah, iaitu sudut ini. So, ini adalah sudut pada sukuan yang kedua, kuadran yang kedua. Segitiga yang kita rujuk di sini adalah segitiga ini. Dengan mengandaikan bahawa sudutnya adalah sama saiznya, iaitu theta, maka nilai koordinat bagi titik ini, katakan titik B, nilai X-nya adalah negatif X1 dan Y1 adalah koordinat Y. Untuk mendapatkan nilai sin, menggunakan formula yang sama, iaitu nisbah antara sisi setentang dan hipotenus. Ingat, kita akan menggunakan sudut theta ini. Sudut theta ini adalah merupakan sudut asas bagi sudut sukuan yang kedua. Jadi nilai bagi sinus, cosinus dan tangent adalah berdasarkan kepada sudut ini. So, nilai bagi sin pada sudut ini adalah setentang, iaitu Y1 yang positif bahagikan dengan hipotenus yang bernilai 1. So, kita akan mendapat nilai yang positif. Nilai cos pada sukuan yang kedua sebelah, iaitu negatif X bahagikan dengan hipotenus 1, kita akan mendapat nilai cos yang negatif. Sementara nilai tangent, kalau kita perhatikan berdasarkan kepada sudut ini, tangent adalah opposite bagi dengan adjacent. Opposite-nya, setentangnya bernilai positif, iaitu Y1, sebelahannya bernilai negatif, iaitu negatif X1. Ini akan memberikan nilai tangent yang negatif. Jadi kalau kita perhatikan dalam sukuan yang kedua, nilai positif hanyalah untuk sinus, sementara cos dan tangent bernilai negatif. Sekarang kita perhatikan pada sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga adalah sudut di antara 180 dan 270, iaitu sudut ini. Sudut asas yang dijadikan rujukan adalah sudut ini. Katakan titik di sini, titik C. Perhatikan bahawa koordinat bagi titik C adalah negatif X1 dan perhatikan koordinat Y-nya adalah negatif Y1. Nilai bagi sin sudut ini mesti berasaskan kepada sudut asas ini. Sin adalah setentang bahagikan dengan hipotenus. Setentangnya adalah negatif, iaitu negatif X1 bahagikan dengan 1, kita akan dapat nilai yang negatif. Sementara untuk cos pula, dia adalah sebelahan negatif X1 bahagikan dengan hipotenusnya 1, dia akan memberikan nilai yang negatif. Sementara untuk mendapatkan nilai tangent, dia adalah setentang
bahagikan dengan sebelahan. Perhatikan setentangnya adalah negatif Y1 dan sebelahannya adalah negatif X1. Negatif bahagikan dengan negatif, kita akan dapat nilai yang positif. Oleh yang demikian, pada sukuan yang ketiga, kita akan dapati hanya tangent yang bernilai positif, sementara sinus dan kosinus bernilai negatif. Pada sukuan yang keempat pula, fourth quadrant, sudut yang dimaksudkan adalah sudut ini. Nilai sudutnya antara 270 dan 360 darjah. Sudut asas yang dirujuk adalah sudut ini, iaitu 360 tolakkan dengan sudut tadi akan memberikan kita nilai sudut asas. Jadi nilai nisbah trigonometri, sin, cos dan tangent adalah berdasarkan kepada sudut asas ini. Katakan titik ini sebagai D, koordinat bagi titik D. Koordinat X-nya adalah positif X1, koordinat Y-nya adalah negatif, iaitu negatif Y1. Nilai sin-nya adalah setentang bahagikan dengan hipotenus. Kalau di sini setentangnya adalah negatif, bahagikan dengan 1, dia akan memberikan nilai yang negatif. Nilai cos-nya pula adalah sebelahan. Perhatikan dia adalah positif. Bahagikan dengan hipotenus yang positif akan memberikan kita nilai yang positif. Sementara tangent bagi sudut pada sukuan yang keempat, berdasarkan kepada sudut ini, tangentnya adalah setentang bahagikan dengan sebelahan, iaitu negatif Y bahagikan dengan X. Negatif Y1 bahagikan dengan X1, dia akan memberikan nilai yang negatif. Oleh yang demikian, pada sukuan yang keempat, nilai kosinnya bernilai negatif, sementara nilai sin dan tangentnya adalah negatif. Jadi, hal ini para pelajar perlu ingat bahawa pada sukuan yang pertama, semua sin, kosin dan tangent bernilai positif, sementara pada sukuan yang kedua, hanya sin sahaja yang bernilai positif. Pada sukuan yang ketiga, hanya tangent sahaja yang bernilai positif. Dan pada sukuan yang keempat, hanya kosinus sahaja yang bernilai positif. So, untuk memudahkan ingatan para pelajar, ingat saja SATK. So, sukuan yang pertama all positif, sukuan yang kedua sinus yang positif, sukuan yang ketiga tangentnya adalah positif, sementara sukuan yang keempat kosinusnya bernilai positif. Baiklah para pelajar, sekarang kita akan lihat hubungan bagi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut-sudut dalam sebuah segitiga bersudut tegak. So, dalam segitiga bersudut tegak, katakan sudut di sini adalah X, ini adalah sudut tegak. Satu lagi sudut di sini adalah 90 tolakkan dengan X, sebabnya jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180. Dan perhatikan, untuk kita dapatkan nilai bagi sin sudut X, kita namakan dulu, katakan di sini A, B dan C. Sisi yang setentang dengan penjuru B, kita gunakan B. Sisi setentang dengan A, kita gunakan A, huruf kecil. Sementara yang setentang dengan C adalah C, huruf kecil, yang menunjukkan panjang bagi sisi yang berkenaan. Jadi, kalau kita perhatikan di situ, nilai bagi sin sudut X itu adalah setentang bahagikan dengan hipotenus, iaitu B berkali dengan A. Sementara cos bagi sudut X, cos adalah sebelahan bahagikan dengan hipotenus, adalah C berkali dengan A. Sementara tangent bagi sudut X adalah setentang bahagikan dengan sebelahan, iaitu B berkali dengan C. Sekarang kita lihat sudut C. Perhatikan untuk sudut C, nilai cosnya adalah setentang
bahagikan dengan hipotenus, iaitu C perkan dengan A. Ini bermaksud sin bagi sudut 90 darjah tolak dengan X adalah sama dengan C per dengan A. Jadi sin sudut 90 tolak X adalah sama dengan cos bagi sudut X. Sekarang perhatikan nilai cos bagi sudut ini. Cos adalah sebelahan bahagikan dengan hipotenus, iaitu B perkan dengan A. Dan kita dapati cos B perkan dengan A ini adalah merupakan sin bagi sudut X. Sementara untuk tangent pula, dia adalah setentang bahagikan dengan sebelahan, iaitu C perkan dengan B. Perhatikan, C perkan dengan B adalah merupakan songsangan bagi tangent X. Jadi tangent 90 tolak X darjah itu adalah sama dengan C perkan dengan B, dan dia sebenarnya sama dengan 1 perkan dengan tangent X. So ini adalah merupakan beberapa hubungan penting yang melibatkan sudut-sudut dalam sebuah segitiga bersudut tegak, hubungan yang melibatkan nisbah sin, cosine dan tangent. Satu lagi, cuba para pelajar perhatikan bahawa kalau kita bahagikan sin X perkan dengan cos bagi sudut X, sin X bahagikan dengan cos X, sin X di sini adalah B per A. Bila kita bahagikan dengan cos X, iaitu C perkan dengan A, ia adalah sama dengan B per A darabkan dengan A perkan dengan C. Perhatikan, kita boleh masukkan A, so hasilnya adalah B perkan dengan C. Perhatikan bahawa B per dengan C adalah sama dengan tangent X. Oleh yang demikian, tangent X juga adalah sama dengan sin X perkan dengan cos X. So, ini beberapa hubungan penting yang para pelajar perlu tahu berkenaan dengan nilai sin, cosine dan tangent bagi sudut-sudut dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan secant X, cosecant X dan cotangent X. Yang dimaksudkan dengan secant X adalah merupakan salingan ataupun songsangan bagi cos X, iaitu secant X adalah sama dengan 1 per cos X. Sementara cosecant X adalah salingan bagi sin X, iaitu cosecant X darjah sama dengan 1 per sin X, dan cotangent X adalah salingan bagi tangent X. Jadi ingat, secant adalah 1 per cos, cosecant adalah 1 per sin, cotangent adalah 1 per tangent. Untuk cotangent, biasanya para pelajar tidak akan tertukar. Masalah simbol melibatkan secant dan cosecant. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, secant X, tengok X tu maknanya bukan sin, adalah cos. Jadi secant X adalah 1 per cos X. Sementara cosec X bukan cos, adalah sin. Jadi cosec X adalah 1 per sin X. Cukup dulu untuk kali ini. Soalan-soalan yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tadi, cikgu akan berikan ataupun bincangkan dalam video yang akan datang untuk mengelakkan video ini menjadi terlalu panjang. Pastikan para pelajar faham berkenaan dengan nisbah trigonometri ini dan ikuti video yang akan datang. Kita akan melihat soalan-soalan yang berkaitan.
Oleh yang demikian, jangan lupa share video ini dengan rakan-rakan dan jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang cikgu baru uploadkan untuk manfaat bersama. Cukup dulu, jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.